Okey. Okey, baik. Sebelum kita start, sekarang kita dah ada 13 orang. 13 orang. Kita proceed juga sebab dah 9.45. Sebelum kita start, saya nak tanya ada sesiapa yang tengah floating. Okey, kalau ada yang floating, minta tolong bagi tahu entry dekat mana, pair apa dan position sell ataupun buy. Kita settlekan dulu yang mana yang floating Okay, NZD CHF awak, NZD CHF tu sell ke buy? Sell tengah sell? Tengah sell ke? Okay, tengah sell. Pakcik Mahmud swing kalau ikut Euro US dollar di uptrend. By right kalau Euro US dollar kalau kalau Euro US dollar okay, NZD CHF. NZD CHF. NZD CHF saya tak trade pair ni sekejap NZD CHF, Euro US dollar, GBP CAD. Euro NZD. Okay, NZD CHF dulu Okay, NZD CHF awak sell. Awak sell, okay. Boleh tahu price berapa awak? Sebab rasanya mungkin awak masa lewat ni. Ingat kita time trading kita pastikan kalau kita nak trade waktu Asia mesti dalam pukul 8 sampai pukul 10 pagi. 8 sampai 10 pagi sebab Asia dia clash New Zealand, Australia dan New Zealand, Australia dan Jepun. Dia clash tiga tu. So jadi Australia dengan Jepun, Australia dengan New Zealand tak ada masalah. Yang jadi masalah adalah Jepun sebab Jepun dia bertentangan dengan New Zealand. So jadi dia akan market akan jadi kacau. So macam NZD CHF ni saya tak sarankan kalau dah duduk bawah sangat entry. Kalau boleh tak payah simpan lah sebab pertama macam saya kata tadi Asia 8 sampai 10, Eropah, pasaran Eropah dan UK kalau boleh trade pukul 4 sampai pukul 6. Okay, sekarang ni dah waktu US dah. So bila waktu US, session dia dah berbeza. Jadi dia punya direction dia mungkin akan bertukar. So jadi sekarang dah masuk waktu US pukul 8 sampai pukul 12. So jadi ada kemungkinan sebab NZD CHF ni dah jauh sangat turun ni. Sangat-sangat banyak. Kalau buka dekat H1 saya rasa dah berapa pip pada terjun ni. 100 pip lah. Banyak sangat dah dia turun. Jadi kalau boleh masuk awal tadi, awal pukul 4 tadi. Pukul 4 sampai pukul 6. Bukan pukul 8 baru nak masuk. Pukul 8 tu kita dah fokus kepada pasaran US dollar dengan safe haven. Ya awak kalau boleh tolong manage time trading tu. Kalau boleh jangan mengejar market, dan paling penting sekali ialah seperti kita sedia maklum bahawa dashboard ada sell 1,
sel 2, buy 1 dan buy 2. Sebaik-baiknya masuk dalam keadaan sel 1 ataupun sel 2 kalau untuk sel. Tapi kalau kita terlepas sel 2 ataupun kita macam tak perasan ataupun senang cerita terlepaslah sel 2, apa yang kita boleh buat ialah kita sel tapi dengan syarat dia mesti dalam keadaan extreme cell. Okey, extreme cell. Dan yang extreme cell itu bukan sekejap saya buat drawing. Okey. So katakanlah kita nak sell ataupun buy, pastikan cuba tengok dekat kotak dashboard ni. Kita nampak strong buy kan. Walaupun kita tak trade semua pair tetapi kita nak trade satu pair. Tapi syarat utama dia apabila tidak ada buy 2, kita kena masuk dalam keadaan market dia strong ataupun extreme. Dan kita boleh masuk. Tapi kalau kita masuk sebabkan satu pair tu saja yang ekstrim, jangan masuk. Ya, sebab dia tidak secara total. Kita nak secara total untuk dia menjadi kuat ataupun menjadi lemah. Kalau tidak nanti dia akan jadi sideways. Okey, kalau boleh biar masuk waktu ekstrim secara keseluruhan ke semua pair. Kalau kita trade NZD set share, kalau boleh ke semua pair NZD tu bukan NZD set share saja, tetapi NZD US dollar, NZD Canada, NZD JPY semuanya extreme sell. Okey, semua extreme sell, lepas tu MTF dia pun sell dan trend dia pun sell. And then yang paling penting sekali lah ADR dia tidak sampai kepada 100. Sebab bila dah sampai 100, biasanya dia dah sampai, kalau ikut pivot dia dah sampai support 3 ataupun resistance 3. Dia dah jauh sangat dah. Dia dah jauh sangat. So kalau tengok NZD share ni dah 170%. So maknanya dia dah sampai limit, dia sampai ke tahap 100% dah. So jadi dia tak berapa okey lah untuk kita hold position kita tadi. Okay. So untuk EU Pakcik EU dia swing dia swing. So kita tengok kalau swing ni kita kena tengok position dia long term lah. EU uptrend, betul uptrend. Pakcik kalau kalau kita nak ikut trend, sebaik-baiknya kalau kita uptrend, sebaik-baik masuk kat buy 1. Masuk dekat buy 1 kalau kita uptrend. Sebab kalau kita main masuk je, sebab kita swing ni, strategi dalam swing yang saya nak share. Strategi dalam swing ialah kita mencari point re-entry. Dia bukan macam intraday, bukan scalping entry tau. Dia swing ni, dia cari waktu wave selepas correction. Selepas correction dia re-entry point tau. So dekat re-entry point tu yang kita akan masuk. Itu cara kita nak main dengan swing. Okay, dia tidak macam intraday, dia tidak macam scalping. Okay, so swing ni kita kena cari titik mana dia buat pattern wave dia. Kalau dia uptrend, high dia mesti high low. Dekat high low tu kita kena buy. Okay, begitu juga dengan sell, lower low, low high, lepas tu dia ada lower low. Okay, lower low tu nanti kita ambil dekat lower high untuk kita sell. So kalau uptrend kita kena cari high low, kalau downtrend kita kena cari high low, low high. So jadi supaya kita boleh buy dekat support, kita boleh sell dekat resistance. So jadi di sini bila kita ikut trend, kena ikut buy 1. Kalau kita sell ikut trend dia, kita kena sell 1 macam tu. Ya. So euro US dollar ni dia betul dah, tak ada masalah. Kalau Pakcik masuk tadi mungkin dah profit dah sekarang. Saya tak tahulah kalau Pakcik masuk lewat kan. Sepatutnya sebab kalau tengok di sini candle pukul 8, pukul 9 tadi sebatang dia naik. Dah berapa pip dah dia naik? Ya, lebih kurang dalam 40 pip dah dia naik. Okey, dah profit. Maknanya bukan floating lah. Maknanya dah profit lah. Yang saya minta tadi kalau siapa yang masih ada floating. Ya, kalau ada profit tak ada masalah. It's okay. Sebab kita nak cuba settlekan apa masalah orang floating. Kita cuba bincangkan. Kita bincang. Kalau profit tu maksudnya trading kita, strategi kita, setup kita betul. Sebab profit kan. Yang masalah sekarang ni ialah kita nak solvekan problem kalau apa yang betul kita buat bila kita dalam keadaan floating. Ya, kita kena ada reason kenapa kita floating. Pertama, floating sebab entry salah, timing salah, lepas tu tak ikut trend dan sebagainya. Kadang-kadang kita ikut trend tetapi sebab entry kita lambat, kita tak ikut prosedur kita, mungkin nak scalping
Ujung-ujung ni kalau nak masuk biar scalping aja, jangan nak hold itu scalping. Especially bila ADR dia dah sampai cecah 100%. Euro NZD. Okay, Euro NZD dia punya trend dia uptrend masih lagi strong. Sepatutnya Euro NZD ni dah profit ni Euro NZD sepatutnya profit juga. Tak tahulah kalau Adrian sell Euro NZD, saya tak pasti. Mas Anden sell ataupun buy tu? Euro NZD buy Okay, Euro NZD sepatutnya profit lah. Ya, tidak ada masalah. Sepatutnya profit sekarang. Okay, tapi hati-hati sebab kalau ikut major trend dia masih lagi downtrend, tetapi intraday dia membuat kenaikan sampai menukar arah kepada trend. Kita tak tahu berapa lama euro ni nak sustain untuk naik ke atas. Ya, sebab kita sedia maklum bahawa apabila investor risk on, AUD NZD Canada akan menguat. So jadi euro NZD akan jatuh. Jadi saya tak tahu berapa lama dia boleh naik ni So tapi saranan saya kalau ada buy boleh tutup dulu untuk euro NZD. Boleh tutup buy Euro US dollar tak ada masalah sebab kalau komoditi naik US dollar akan jatuh. So euro US dollar tak ada masalah, kita boleh hold. Unless kalau euro tu sendiri yang akan melemah. So jadi itu akan menyebabkan position kita tadi daripada profit menjadi floating. Okay. So NZD session kita dah cover tadi, euro pun dah. Khairi kata GBP CAD. Okay, GBP CAD kalau ikut trend dia uptrend. So GBP CAD ni buy atau buy Okay, sepatutnya profit ni. Jadi tak ada masalah. GBP tengah naik sekarang. Sebab buy right dah profit dia ni. Betul tak? GBP CAD. Khairil. Okay, dah profit So tak ada masalah. Kalau ikut trend, dah ikut kekuatan semasa, kalau betul entry kita dah market ikut apa yang kita masuk, dan tak ada masalah. Kecuali kalau market tengah extreme buy, awak sell, itu lain cerita lah. Saya suruh cut lah. So dia extreme buy kan. So lepas tu walaupun nampak secara keseluruhannya Great Britain Pound tidaklah begitu menguat, Canada tidaklah begitu melemah. Tetapi sebab kalau kita tengok di sini ada consolidation formation kat situ. Daripada pagi tadi sampai ke petang ni, pukul 9 ni baru dia pecah dia punya consolidation zone dia tu. Baru pecah ni. Kalau kita tengok dekat H1, dia baru pecah. GBP CAD je sama juga macam Euro NZD. Saya tak pasti berapa lama dia akan kekal untuk naik, sebab kalau kita kaji dari segi fundamentalnya, kalau investor risk on, Canada, Australia, New Zealand akan kuat. So jadi secara tak langsung GBP CAD ni dia akan jatuh. Dia akan jatuh unless kalau Great Britain Pound menguat. Itu lain cerita lah. Itu dia kita takut. Sebab kalau kita tengok dia punya ni berapa lama dah ni. Sakit ni sideway dia ni. Ganas betul GBP CAD. GBP CAD ni Canada ni memang saya jarang trade lah, sebab dia Canada ni pun satu je, dia sama dengan Great Britain Pound. Canada ini dia terlalu banyak sentimen. Dia terlalu banyak sentimen dan terlalu banyak speculation. Sebab apa? Sebab dia adalah negara pengeluar minyak. Okey, kita tahu minyak ni satu sektor yang sangat kata orang tu sangat penting di dalam sesebuah negara, semua memerlukan minyak. So jadi minyak ini dipengaruhi oleh sentimen dan banyak faktor China berperang dengan US pun minyak boleh terjejas. Iran, Iraq berperang tu minyak pun boleh terjejas. So jadi banyak. So berhati-hati bila trade commodity oil ni, especially Canada. Kalau kita lihat boleh nampak GBP CAD, kalau tengok H4 itu sakit ni, kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun, sakit. Okay. So jadi memang sebab tu saya antara pair yang komoditi yang saya kurang trade lah Canada. Canada.
Dan manakala Great Britain Pound sama juga, dia satu jenis currency yang terlalu banyak sentimen, terlalu banyak sentimen dan speculation. So lebih-lebih lagi pasal isu Brexit dan sebagainya, ini sedikit sebanyak membuatkan Great Britain market dia tak berapa nak stabil. Lebih-lebih lagi Great Britain Pound dikenali sebagai high liquidity currency. Ya, sangat high liquidity. So, jadi bila high liquidity dia sangat sensitif. Maksudnya dia sangat sensitif. Sikit je speculation dia punya peak dia besar. Sikit je dia punya result dia, impact dia besar. Itu dia sangat high liquidity. Dia cepat sangat dia. Sebab sangat dia mengebak. Bahaya So jadi berhati-hati sebab Great Britain Pound ni saya kategorikan dia sebagai satu currency agak liar. Sebab kalau dia nak naik, dia naiklah berapa pip dia nak naik. Dia nak turun berapa pip nak turun. Mungkin kita kata okey dia sampai kat sini. Sampai FIBO 21423 dia retrace. Tetapi kalau kita kira dari bentuk volume dari segi peak dia tu kasar. Takut nanti equity kita tak terbendung pula dia punya movement. Especially macam GCAP ni kan. Sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun. Time kita profit kita boleh senyum lah. Time bila kita floating tu sakit. Ya, GBP ni dia berhati-hati lah. Dia sifat dia sangat-sangat liquidity dan sangat sensitif kepada sentimen dan speculation. Okay, berhati-hati. Kalau saya akan recommend AUD, NZD, US dollar dan JPY. Okay, cuma Great Britain Pound kita tak boleh nak harapkan dia pergi satu arah dan sebagainya. Tapi especially bila kita pairingkan dia dengan dengan Canada, memang sakit lah. Dua-dua kaki sentimen, dua-dua kuat speculation. So, jadi sangat berbahaya. Macam Australia dan New Zealand, mereka ini currency commodity. So jadi commodity ini tidak banyak speculation, dia lebih kepada demand, high demand. Lebih lagi tentang minyak, emas, dan susu, daging, pertanian dan sebagainya. Okay. So yang lain-lain ada tak? Ada pen lagi yang lain tak? Ya, kalau profit tak apa, saya tak kisah sangat tentang profit. Yang kita nak cuba solvekan ni ialah pada mereka yang yang floating sekarang, yang floating. Okay, alright. Okay, kita mungkin ada beberapa yang baru join kita punya kelas seperti Agam, Adrian, Encik Abang Arif. Sebelum-sebelum pernah attend tapi mungkin untuk version yang kali ni mungkin tak pernah lagi. Asif mungkin pernah, so Asif pernah kelas personal coaching dengan saya. Tapi mungkin first time ikut kelas webinar. Alright, baik. Secara ringkasnya dalam trading, first kali apa yang kita nak kena tahu ialah kita kena faham market punya behavior. Market behavior ni ialah siapa? Market behavior ni ialah investor. Okay, investor. Kalau kita kata data, report data dari segi news ke ataupun data yang tu, itu data saja. Data saja, okey. Baik negatif, baik positif, itu data saja. Tetapi yang menggerakkan market ialah sentimen, bias. Apa bias investor pada waktu tu? Okey. Contoh, saya bagi contoh, katakan kita nampak high demand dekat pasaran komoditi. So bila high demand, seperti kita sedia maklum bahawa pasaran komoditi ini merupakan mata wang yang mempunyai interest rate yang tinggi, 1.50, 1.75%. Tinggi kalau bandingkan dengan even Great Britain Pound, merupakan antara currency yang mempunyai interest rate yang tinggi, tetapi tak boleh nak comparekan dengan Australia dan New Zealand. So that's why investor sangat berminat dengan pasaran komoditi. Selain dia high demand, dianya merupakan juga mata wang yang mempunyai interest rate yang tinggi. So jadi bila mana Australia punya data ataupun New Zealand dollar punya data positif, okey, dia dah memang sedia interest rate tinggi. Investor memang berminat dah.
Okey, tiba-tiba ditambahkan pula lagi dengan rangsangan data ekonomi yang positif. Di sini akan melipat kali gandakan peluang investor untuk melabur. So that's why investor sanggup melabur ataupun dia panggil merisikokan fund dia atau dia risk on ke pasaran komoditi supaya mereka mendapat peluang berlipat kali ganda sebab pertama saya kata tadi interest rate dia tinggi. So dividen ni memang besar lah. Okay. Kemudian dikuatkan lagi dengan data yang positif dan ini secara tak langsung ini akan mendorong pasaran komoditi untuk menarik minat pelabur-pelabur. So ini yang menyebabkan pasaran komoditi ataupun kita tengok pair komoditi Kanada, currency komoditi Kanada, Australia dan New Zealand naik melonjak tinggi sebab investor risk on. Sebab risk on dengan investment biasa agak berbeza sebab risk on ni maksudnya mereka akan membeli pasaran komoditi dan pasaran saham dengan jumlah yang besar. So jadi bila dia risk on dan data komoditi pula positif, dia akan pergi sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat kuat. Sebab tu dia panggil risk on. Maknanya dia akan melaburkan berapa banyak modal yang mereka ada berbanding mereka membuat pelaburan biasa dan sebagainya. Okay. So jadi strategi saya ialah seperti yang kita lihat pagi tadi dan petang tadi, pasaran komoditi jatuh gila-gila, Kanada jatuh, Australia jatuh, New Zealand jatuh dan secara automatically pasaran safe haven akan menguat. Pasaran safe haven akan menguat. So bila pasaran safe haven menguat, so jadi di sini senang kita nak pairkan dia. Jadi kita boleh pairkan dia NZD US dollar, NZD Japanese yen, Australia dollar, Australia Japanese yen dan juga Canada Japanese yen dan US dollar Canada. So jadi lagi senang. So jadi tip yang saya nak share di sini ialah pertama sekali apa kita kena buat ialah kita kena tahu market behavior. Market behavior ni lah market direction dia. Apa direction hari ni? Apa direction investor terhadap market? Sentiment dia ke, news dia ke dan sebagainya. Okay? Dan news ini salah satu benda yang membuatkan investor boleh risk off dan juga risk on. So jadi kalau boleh setiap hari buka kalender, news kalender, tak kisah di Forex Factory ataupun Daily FX dan sebagainya ataupun mana-mana website. Sebelum kita trade, pastikan kita tahu pukul berapa news-news penting. Ya, kalau pasaran Australia, New Zealand dan Japan, of course sebelah pagi. Eropah dan London sebelah petang, pukul 4 sampai pukul 6. Manakala US dollar dan Canada dollar akan sebelah malam. So jadi kalau katakan kita trade bahagian pagi tu, so make sure pagi tu kita dah siap-siap dulu dah tengok kalender news. Okay? Kalau kita trade petang pun macam tu juga. Sebelum kita trade pukul 3, pukul 4 tu, pastikan kita tengok apa news yang akan datang. So jadi supaya kita tidak ada position menjelang news sebab kita tak tahu news tu nak buat apa. So sebaik-baiknya trade selepas news. Dapatkan data dulu, baru nampak hala tuju investor, barulah kita trade. Ya, malam pun macam tu juga. Katakan malam ada NHP, jangan trade waktu sebelum NHP ataupun waktu NHP tu muncul. Kadang-kadang dia sentimen juga NHP ni sebab pertama bila NHP ni orang akan invest dengan jumlah yang besar. First round maybe dia drop, second round dia naik. So takut first round tu kita dah target buy dah. Basically kita dah target buy lah. Contoh UK kita dah target buy. Suddenly kita dah letak pending order buy. Kemudian dia hit kita punya pending order, lepas tu dia spike jatuh ke bawah. Bila spike jatuh ke bawah, akaun kita MC ataupun kena SL, kemudian lepas spike tu dia naik balik ke position kita. Jadi itu yang tak bagusnya. So, jadi sebaik-baiknya lepas NAP 8.30 tu, 8.45 atau pukul 9 baru kita start trade. Don't worry, kita start pukul 9 pun, market dia akan tetap aktif sampai pukul 12 malam. So jadi tak ada masalah. Yang macam sekarang ni, dia aktif pukul 9. Tadi pun ada news tadi. So jadi sekarang pukul 10, jadi masih lagi boleh trade. Tapi sebabkan keadaan market yang belum, pada saya tak cukup syarat untuk melihat kekuatan investor dalam pasaran apabila tidak ada SOP 50 ataupun negatif 50. Kalau kita tengok di sini, mesti 48, 44 itu dia panggil pre-execution. Maksudnya dia tidak masuk sepenuhnya. Dia mungkin masih pegang currency euro dan juga CHF. Okay? Dan satu lagi, apabila CHF menguat, ingat saya cakap, apabila CHF menguat, market akan kacau.
market akan kacau. Market akan jadi sideways, market akan jadi stuck, market akan stranded, dia macam tak nak bergerak dan sebagainya apabila CHF menguat. Okay. So CHF ni kita pun susah nak dapat dia punya kunci di mana ala tuju CHF yang sebenarnya, sebab CHF ni dia kategori safe haven juga. Tapi what reason CHF menguat pada malam ni kita kurang pasti, kita kena tengok dekat fundamental punya report. Okay. So berhati-hati kalau kita trade CHF, berhati-hati trade CHF sebab CHF ni dia sama juga macam Great Britain Pound, sama juga dengan Canada, dia penuh dengan sentimen. Okay. So bila CHF menguat, definitely mata wang currency yang lain, baik komoditi, baik safe haven, dia akan stuck, dia akan duduk dalam kandang. So saya tak tahu kenapa by right sekarang ni waktu US, sepatutnya US nampak lebih agresif, tetapi sebaliknya CHF yang lebih dominan pada malam ni. So jadi market mungkin akan sideways, tak bergerak ataupun sebagainya. Okay. So saya nak ulang nak ulang lagi sekali dan saya nak pertekankan di sini ialah kunci utama di dalam pasaran ialah pasaran komoditi dan safe haven. Yang mana kita perlu pantau adakah investor risk on atau risk off. Risk on di sini maksudnya apabila pasaran komoditi menguat. Risk off maksud di sini ialah apabila pasaran komoditi jatuh. Okey, risk off berlaku apabila berlakunya tidak ketentuan di dalam pasaran. Antaranya ialah gempa bumi, sebab pasaran komoditi kan sumber pendapatan daripada hasil bumi kan. So jadi faktor geopolitikal ini sangat memberi kesan kepada pasaran komoditi. Seperti contoh gempa bumi, bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir kilat, COVID-19, pandemik COVID-19 sama juga antara faktor geopolitikal juga, pilihan raya dan sebagainya, perang dan sebagainya. Ini akan menjejaskan pasaran komoditi kerana pasaran komoditi memerlukan tenaga manusia. Tenaga manusia untuk ternakan. Robot tak boleh nak ternak haiwan, tak pandai. Dia alas kita duduk di dalam kandang dan sebagainya, itu mungkinlah. Tetapi mostly mereka akan lepaskan di ladang dan sebagainya kan. Begitu juga dengan pertanian, sektor pertanian, sektor ternakan, sektor pelomongan memerlukan tenaga kerja manusia. So, jadi kalau manusia tidak ada di dalam sektor-sektor pembuatan, penghasilan ternakan, pertanian dan sebagainya, jadi masalah dia akan berlaku. So jadi di awal-awal berlakunya pandemik COVID-19 ni kita boleh nampak pasaran komoditi dia jatuh banyak kan, Tapi lately kita nampak dia dah start pick up. Kenapa? Sebab orang dah start mampu untuk manage penyebaran wabak COVID-19 ni sebab dah ada polisi tertentu. So jadi kita boleh katakan COVID-19 ni bahaya, tetapi dia kata orang tu dalam fasa manageable. Maksudnya kita mampu bendung dia lagi. Bukan sampai orang tahap orang tak boleh keluar rumah, tak boleh kontak siapa-siapa, tak boleh tak boleh jumpa siapa-siapa macam tu. So masih lagi benda tu boleh dikatakan masih lagi boleh dibendung sebab kita dah ada cara macam mana kita nak kontrol. And then that's why kita lihat pasaran komoditi dia naik dan disokong kuat oleh rumours mengatakan saintis sudah menemui vaksin untuk virus COVID-19 ni kan. So jadi benda ini secara tak langsung menarik minat pelabur untuk kembali beraksi, lebih-lebih lagi selepas kejatuhan pasaran komoditi, harga sangat murah. So jadi investor akan beli pada harga murah dan mengauk keuntungan berlipat kali ganda. Okay, so that's why pentingnya kalau kita market tu uptrend ataupun pasaran komoditi uptrend, apabila dia jatuh dan kita akan fokus buy. Fokus buy. Sebab ada kemungkinan kalau pasaran kembali pulih, dia akan melonjak tinggi sangat. Sangat-sangat tinggi. Okay. Ya betul pakcik, CHF akan mengganggu market. Bila dia dominan, dia akan ganggu market. Definitely. Dia akan sangat mengganggu. So jadi, pair ke ataupun currency dia akan stuck. Duduk kandang ataupun tak bergerak. Macam tu. Nampak sekarang ni macam Japanese yen, US dollar duduk kandang. Great Britain Pound tadi pun nampak cantik dah duduk kandang. Canada, Australia, New Zealand pun walaupun agak keluar sikit daripada kandang, tapi kategori duduk dalam kandang ni tak
tak ada momentum di situ yang kita boleh lihat. Kalau kita nak tengok investor ada, tengok dekat pasaran komoditi. Kalau dia 50 ke atas, investor risk on. Kalau investor duduk dekat negatif 50, investor risk off. Ataupun sebaliknya macam siang tadi, Japanese yen sampai 70-80 US dollar pun begitu juga. So jadi kita tahu investor risk off. So jadi apa kita buat? Pantau dulu apa yang berlaku dekat dalam komoditi dan apa yang berlaku dekat saver. Okey, fokus kepada komoditi dulu. Kalau komoditi risk off, weak maksudnya automatic US dollar akan menguat dan Japanese yen akan menguat juga. So jadi kita tahu kita boleh sell AUD US dollar, AUD Japanese yen, Australia US dollar dan Australia Japanese yen. So jadi kita senang. Okey, soal nak trade Great Britain pound euro tu nanti dulu. Kita tengok dulu hala tuju risk on ataupun risk off. Kalau kita dah tahu hala tuju, dia dah jelas depan mata kita, kita tengok dashboard menunjukkan bahawa investor risk on. So apa kita perlu buat ialah tunggu dekat apa tu, kalau diikut trend, of course kita akan cari buy satu. Tapi kalau kita tak sempat nak ikut buy satu, kita boleh gunakan buy dua. Okey, kita masuk dalam buy dua. So, sebab bila buy dua ni investor mula beraksi. So jadi kita ambil peluang untuk kita masuk position buy dua apabila investor pun ada. So jadi bila komoditi risk on, komoditi menguat, US dollar dan Japanese yen akan melemah. Okey, safe haven akan melemah. So jadi kita cuba cari buy dua. Kalau tak dapat buy dua, masuk pada waktu keadaan dia 60-70 ke atas dan kita akan masuk instant. Ya, sebaik-baiknya ikut trend dia. Apa hala tuju trend dia? Kalau trend dia uptrend, cari buy satu ataupun buy dua. Kalau you nak masuk scalping, nak instant entry, syarat dia kena ekstrim, dekat demand kena ekstrim dan dom mesti 60-70 ke atas. Baru you boleh instant. Otherwise nanti you masuk nanti macam apa tu, terlewat dan sebagainya. Dan pantau juga ADR. Ya, kalau orang yang masuk buy satu, buy dua tak ada masalah, you tak perlu pantau ADR sangat. Orang yang late entry ni, orang yang terlepas buy satu, terlepas buy dua, you nak masuk kena ada 3 syarat. Syarat pertama, mesti keadaan demand dia ekstrim. Bukan satu pair tetapi satu blok dia. Ya, NZD US dollar, NZD Canada, NZD CHF, NZD JPY. Satu blok dia ekstrim. Kedua, dom dia mesti 60 ke atas, 60-70 ke atas. Ketiga, ADR dia jangan lepas melebihi daripada 100%. Kalau 90% tu boleh kata orang tu paras hidung lah. Masih boleh lagi kita nak masuk. Ya. So kunci di sini pastikan tengok pasaran komoditi di mana, risk on ataupun risk off. Sebab secara automatik US dollar akan berlawanan. US dollar akan jatuh kalau komoditi naik. US dollar dan JPY akan jatuh kalau komoditi naik. Kalau komoditi jatuh, US dollar dan JPY akan automatically naik. Alias kalau jadi macam malam ni CHF, definitely tak boleh nak buat kesimpulan. Kita tak boleh nak beri kata putus adakah investor akan risk off ataupun risk on. So agak susah sebab CHF ni dia akan mengganggu kelancaran market. Ini kita risau. Ya, macam malam ni terpas start pula. Jadi, saya mengharapkan yang komoditi akan menguat balik sebab saya punya projection kalau kita tengok bacaan fundamental tidak ada berita-berita yang menakutkan untuk membimbangkan pelabur. Cuma kejatuhan ini mungkin because of pasaran euro, news euro So secara tak langsung dia menyebabkan investor hilang fokus kepada pasaran komoditi dan lebih-lebih lagi pasaran komoditi dah terlampau tinggi harganya, kemudian investor akan cuba cari alternatif supaya memberi ruang Australia dan New Zealand jatuh dan mereka boleh risk off. Maksudnya di sini mereka beli pada harga murah dan mereka mendapat 5-6 kali ganda punya profit. Dan apa mereka buat? Mereka akan jual supaya mereka dapat beli lagi harga lebih murah. So jadi mungkin pada malam ini mungkin titik tolak permulaan pasaran komoditi akan mula kembali kepada major uptrend. Kalau kita lihat di Japanese yen punya currency, kalau kita tengok di kesemua pair dia di MTF dia tu mostly semuanya dah ada buy. Ya, yang ada buy satu seperti Great Britain pound, Australia dollar dan New Zealand JPY semuanya dah ada buy satu. Maknanya di titik tolak awal waktu dia mula-mula nak kembali kepada major uptrend. Intraday trend dah downtrend tetapi dia mungkin akan kembali balik kepada major uptrend. So siapa yang nak buy boleh buy satu. Great Britain pound, Australia dollar dan NZD boleh di buy satu. Okey.
Kenapa kita boleh buy? Sebab pertamanya tadi, kalau Japanese yen duduk dekat 60-70, definitely kita tak boleh nak buy. So kita perlukan Japanese yen dan investor jatuh, masuk dalam kandang dan kita tunggu peluang untuk re-entry buy. Kalau kita buka dekat chart H1, okay, H1 time frame H1, kita lihat boleh nampak bahawa GJ, AJ, NJ ni berada di support area dan permulaan untuk di start naik. So siapa yang swing untuk pasaran komoditi dah boleh mula buy AU, NU, AJ, NJ, sell sell USD Canada dan buy Canada JPY. Okay, cuba lihat chart H1 sekarang. Sama-sama kita tengok. Cuba buka chart H1. AJ, NJ, AU, NU. AU pun AU pun ada buy satu, NU pun ada buy satu. Boleh nampak dia dah start mula jadi buy satu. Cuba tengok, semua tengok. Okay, so jadi kalau siapa yang nak buy boleh buy dan letak stop loss di bawah, katakan ni candle, bawah pada candle tu. Lebih kurang dalam 10 pip ke 20. Tengok kita punya money management letak bawah tu. Sebab buy satu dah keluar. Tu ya. Buy satu dah keluar. AED JPY buy satu, NZD JPY, Israel dollar buy satu, NZD US dollar pun buy satu. Okay. Capital Pound pun sudah buy satu. Okay. So kita tengok macam mana. Adakah permulaan pada hari ini menyebabkan pasaran komoditi akan mula kembali melonjak naik seperti pada minggu lepas. Bagus juga dia jatuh sebenarnya. Bagus juga dia jatuh. Sebab kita dapat risk off kan. Okay, now bila kita dah dapat risk off, ini the right moment untuk kita masuk buy. Untuk kita masuk buy. Tadi kita dah makan risk off, now kita cuba pick up awal untuk dapatkan risk on. Ya. Kenapa saya kata mungkin akan risk on? Pertamanya Japanese yen dengan US dollar dah drop. So dan Canada dan Australia dollar dan New Zealand dollar dah masing-masing dah tadi daripada merah tadi dia dah start masuk kandang. So ada potensi tadi dia macam ni kan. So jadi ada potensi untuk dia bertukar, especially bila dah keluar buy satu. Ya. Boleh nampak ada H1, apa jadi dekat H1? Dia dah pick up start naik kan? Ya. So jadi di sini tak perlu sangatlah kita nak tengok dekat chart. Kita boleh tapi kalau kepada yang baru tu mungkin tak berapa nak confident lagi, boleh, tak ada masalah. Mana-mana pair yang you tengok ada sell satu ataupun buy satu, buka chart dekat H1, cuba tengok apa yang berlaku. US dollar Canada, cuba tengok apa yang berlaku dekat US dollar Canada di H1. Bila start mula jatuh. Cuba tengok. Saya tak tengok chart, saya tengok dashboard. Cuba tengok. US dollar Canada H1, Australia dollar H1, NZD US dollar H1, AUD JPY H1, NZD JPY pun H1. So waktu ini kita start mula masuk buy. Dan kita mula masuk sell di US dollar Canada. Betul atau tidak? Cuba tengok. Okay. Boleh nampak Okay. So kena faham bahawa buy satu dan sell satu ini tidak ada investor. Selalunya berlaku apabila investor dah take profit, maka berlaku, katakan dia uptrend, investor tengah buy, risk on, buy. Bila investor tak ada je, dia terus akan jadi sell satu. Maksudnya di sini petunjuk dia ialah investor sudah tidak ada buy dan juga investor tidak juga sell, belum. Sell 2 nanti baru ada investor. So sell satu ini permulaannya berlaku di mana retail trader akan start dulu. So maka di sini kalau dia uptrend, tiba-tiba dia jadi sell satu, maksudnya di sini investor sudah take profit. Begitu juga dengan downtrend, dengan tengah risk off, sell, suddenly keluar buy satu. Maksudnya di sini investor dah habis menjual. Maknanya investor dah tidak ada volume menjual. So jadi mula masuk buy. Dia dimulai dengan retail trader dulu, nanti keluar buy 2, barulah dia akan ada investor. Okey, malam ni saya tak pasti lagi apa akan jadi. Adakah dia akan menguat terus. Tapi di sini kita boleh nampak. Boleh nampak kalau kita buka di
Kalau tak silap saya tadi saya ada tengok di H4. Okey, kalau saya tengok di H4. Kalau kita tarik Fibo di H4. Dia satu batang candle dah terlepas pada 423. Terlepas 423. So jadi di situ ada kemungkinan dia dia disangkut di somewhere. Kalau kita tengok di H4, ya disangkut dekat 540. So disangkut dekat 540 price action, line putih tu disangkut dekat 540. So ada potensi untuk dia jadi support area untuk dia kembali balik kepada uptrend. Ataupun kalau dia nak buat reversal, mungkin dia akan mencari consolidation area ataupun dia bagi conservative area, conservative level yang mana dia akan sampai untuk membuat formation double top sebelum dia terjun ke bawah. So jadi dia mungkin akan cuba cari nearest high untuk test harga. Jika tidak ada buyer, dia akan drop. Okay, so the next TP target saya ialah recent high di H4. Maknanya high sekarang buy kan, saya target sama level dengan yang atas tu. Kita takut kalau dia buat formation top, double top, so dia akan jatuh. Kita tengok dulu, kalau dia break then kita akan hold sampai dia habis lah, sampai dia naik atas lah. Okay, alright, ada soalan? Ada soalan tak? So betul ni tengok AU, AJ, NJ, NU ada tengok tak? H1. Nampak jelas tak? Dia dah start naik kan? Boleh, tak ada masalah. Sebab dah ada buy satu, boleh. Macam saya kata tadi, masuk je AJ, NJ, AU, NU. As stop loss kita letak bawah pada low hari ni. Boleh. Silakan. Okay. Betul dah start naik dah. Walaupun tak nampak jelas lagi dekat DOM, tetapi kita boleh nampak pricing mula pick up. Sebab dia dah keluar buy satu. MTF dia pun dah jadi buy. Ya, cuma lagi dekat demand belum keluar buy lagi. Kalau dah keluar buy tu agak meyakinkan lah. Apatah lagi kalau dia keluar strong buy ataupun extreme buy. So ingat, kunci dia senang je, simple je. Pertama sekali, sebelum nak trade, tengok calendar news dulu, tengok apa yang bakal berlaku pada hari tu. Okay? Supaya kita tidak terperangkap dalam keadaan news. Ya. Kerana apa? Sebab kadang-kadang menjelangnya news penting, market tak bergerak. Itu kita takut. Ya, sebab kita tak prepare. So takut ataupun bila kita ada entry, tiba-tiba dia spike. Kita macam, apa salah? Macam blur kan? Sebab bila kita buy, tiba-tiba dia spike jatuh. Kita tak faham apa-apa. Sebab kita tak tengok calendar news. So hati-hati. Kalau ada news, hati-hatilah. Kadang-kadang kalau news malam macam NAP, ADP, monetary policy, mana-mana news-news yang high impact selalunya sebelah malam, selalunya sebelah petang dengan pagi mungkin slow sebab investor tunggu sebelah malam. Sebab investor lebih berminat untuk melabur dalam pasaran yang high liquidity, maksudnya yang ada high impact dekat situ. So jadi dia akan invest supaya, contoh, instead of mereka buy pada waktu sebelum news, dia punya pergerakan dia besar tu je. Okay. Berbanding dengan waktu news, pergerakan dia 2-3 kali ganda. So jadi mana dia akan pilih? Of course dia akan pilih yang high impact. So bila dia pilih high impact, itu yang lebih memudahkan. Okay, soalan nak tanya boleh cikgu bimbingan berkenaan dengan gold cikgu. Okay, gold. Gold ini kita tahu dia ialah antara pasaran komoditi juga, okay. Tetapi dia bukan terlibat di dalam 8 currency ni Okay, tetapi kita boleh rujuk pergerakan gold dengan melihat currency-currency tertentu dan pair-pair tertentu. Okay. So saya bagi contoh, kita tidak boleh katakan bila investor risk off ataupun risk on, gold akan naik. Bila risk off, gold akan jatuh.
Tidak juga sebab gold dia ialah physical currency berbanding dengan mata wang yang lain. Okey, kita tahu bahawa Australia antara pembekal pembekal emas ketiga terbanyak, terbesar di dunia. Okey, tak semestinya apabila emas tu naik, Australia dollar naik, emas akan naik, tak semestinya sebab Australia dia ada juga pendapatan ataupun sumber-sumber pendapatan bukan daripada gold, dia daripada pelomongan. Australia banyak juga sumber-sumber pelomongan seperti aluminium, emas, perak dan sebagainya. Okey, so jadi cara kita nak tengok gold ni, kalau kita tengok di dashboard ada dua section, gold dan US dollar. So kalau kita lihat di sini, gold nampak tak? Gold dia duduk dekat dark green. Tetapi pasaran komoditi duduk kat mana? Kat bawah kan? So jadi gold ni kita tidak boleh sama sekali nak kaitkan dia dengan gold. Okey, kembali. Okey, bahawasanya gold dia lebih kepada physical punya aset. Okey, lebih kepada physical punya aset. Dia bukan macam Australia. Dia sebab dia merangkumi pelbagai sektor. Okey, bukan emas saja. So jadi pergerakan dia tidak tertakluk kepada emas. Okey. So jadi emas inilah pasaran komoditi yang sentiasa berlawanan dengan US dollar. So jadi di sini kalau kita tengok dekat dashboard, kalau kita lihat di sini, gold dalam keadaan ekstrim dan dia sedang uptrend. Okey, dia sedang uptrend. So jadi di sini kalau kita nak trade gold, okey, kalau kita trade gold, kita combinekan gold dengan euro US dollar. Okey, dia ada correlation kat situ antara US dollar dengan gold. Okey. Pertama, sebab kedua-duanya ialah berlawanan dengan US dollar. Kalau euro US dollar menguat, bermakna di sini US dollar melemah. Okey. Tapi kalau gold pun menguat dan US dollar melemah, maka euro US dollar menguat, gold akan menguat. Okey. Dan euro JPY juga mesti akan euro USD. Okey, tadi kita buy kan. So kalau kita buy euro US dollar mesti menguat. So maksudnya US dollar melemah. So jadi USD JPY mesti weak. USD JPY mesti weak dan euro JPY pun sepatutnya weak. Okey, tapi kalau euro JPY strong, dia akan membuatkan pergerakan gold ini agak tertahan. Okey, dia mesti berlawanan 4 pair ni. Gold, euro, US dollar mesti menguat untuk membuatkan gold naik. Manakala euro JPY dan US dollar JPY jatuh, maka barulah berlakunya correlation yang sempurna. Euro US dollar menguat, gold menguat sebab kedua-duanya berlawanan dengan US dollar, manakala US dollar JPY dan euro JPY melemah macam tu. Okey, barulah ada dia punya correlation. Tetapi jika euro JPY menguat, dia ikut euro US dollar, pergerakan gold akan tertahan. So untuk mendapatkan pergerakan yang lebih sempurna, euro US dollar menguat, gold menguat, euro JPY melemah dan US dollar melemah. Okey. Faham kat situ? Boleh Khairil So jadi pasaran gold ni kita tak boleh nak kaitkan dia dengan komoditi. Okey, dia sebab dia selalunya dia berlawanan dengan US dollar. Kalau kita tengok XAU US dollar, maknanya dia pair dengan US dollar kan. So jadi kita tahu bahawa di situ lawan dia tu ialah US dollar. So jadi kalau kita nak trade dengan menggunakan dashboard, kalau boleh kita gunakan contoh seperti apa yang berlaku sekarang ni. Gold berada di green ataupun dark green, US dollar speedo, saya masukkan speedo sorry. Gold berada di dark green ataupun green dan US dollar berada di dark red ataupun red. Baru cantik gold. Sebab di situ kita akan boleh nampak US dollar JPY akan melemah. Okey, satu lagi masalah pula.
kita tahu bahawa Japanese yen dan US dollar kedua-duanya ialah pasaran safe haven. Betul tak? Okey, pasaran safe haven. So jadi in order untuk membuatkan gold naik, kita perlukan US dollar JPY yang melemah. Maksudnya di sini Japanese yen dan US dollar kita tahu dia dua-dua safe haven. Tetapi kalau US dollar sendiri lebih lemah daripada Japanese yen, ini secara tak langsung akan memberi kelebihan kepada gold. Kalau US dollar jadi buy, mana dia kuat daripada Japanese yen, ini akan membuatkan gold tertahan sebab US dollar menguat. Tetapi kalau US dollar lebih rendah, lebih weak daripada Japanese yen, ini akan membuatkan gold lebih jatuh. Okey, kena faham. US dollar merupakan safe haven. Japanese yen merupakan safe haven. Gold juga merupakan safe haven. Kena faham. Ini perlawanan safe haven pula. Ini kita topik lain. Dia bukan risk on, risk off tetapi topik lain. Topik dia panggil perlawanan antara safe haven. US dollar lawan Japanese yen dan dapat result dekat gold. Maksudnya di sini ialah gajah dengan gajah ke gajah ngapa gaduh, yang tersepit itu tikus yang tersepit, iaitu gold. Kalau gajah dengan gajah jatuh mati, tikus akan menang. Macam tu. So kalau US dollar dengan Japanese yen menguat, gold akan jatuh. Kalau US dollar jatuh dan Japanese yen jatuh, gold akan naik. Kalau Japanese yen naik pun membuatkan gold akan naik. So dia lain, dia punya cerita tentang gold ni lain. Dia tak sama macam risk on, risk off. Dia sangat lain. Sebab dia berkait antara satu kelompok safe haven tu sendiri. So ada perlawanan dia. Jadi dia agak advance sikit topik dia. So jadi kalau saya summarizekan, gold dia nak naik, US dollar mesti jatuh. Dan Japanese yen menguat. Ingat kalau kita tengok risk on, risk off, US dollar dan Japanese jangan sama-sama jatuh kan? Betul tak? So tapi kali ni bila kita nak cerita tentang gold, kita mesti melihat US dollar lebih teruk jatuh daripada Japanese yen, barulah gold akan naik. Ini perlawanan safe haven. Lain cerita dia. Faham tak kat tu je dulu. Tak kat tu je dulu. Euro US dollar menguat, gold akan menguat. Euro JPY jatuh, US dollar JPY jatuh, maka gold akan naik. Pegang kat situ. Pegang kat situ je dulu. Untuk fahaman simple dulu. Sebab dia ada cerita balik dalam safe haven tu. Gold antara US dollar dengan JPY, JPY dengan gold. So jadi macam agak pening kat situ. Gold dia bukan boleh simply nampak gold buy gold sell, tapi kena ada reason. Begitu juga dengan lain-lain pair ataupun currency, risk on, risk off. Kita kena faham market behavior. Apa yang membuatkan price tu naik? Bukan sebab dia naik sebab dia ikut trend line sebab, tapi apa yang menyebabkan dia buat formation uptrend? Apa yang menyebabkan dia buat formation downtrend? Itu kita kena tahu, kena reason. Sebab bila kita faham apa penyebab dia, jadi sebab yang sama juga kita tahu bahawa bila market akan berubah. Faham tak maksud itu? Maksudnya kalau kita faham bahawa market akan menguat disebabkan oleh rumus mengatakan saintis sudah menemui vaksin untuk COVID-19. So jadi di sini kita tahu disebabkan berita ni membuatkan investor berani mengambil risiko untuk membuat pelaburan kepada mata wang komoditi, dan ini menyebabkan risk on. Tetapi suddenly, katakanlah kita dengar dalam pasaran atau berita mengatakan ada COVID-20 contohnya, dan minta maaf lah, bukan minta tetapi contoh, sebagai contoh, tiba-tiba ada satu wabak baru yang agak fresh, dan ini secara tak langsung membuatkan investor takut untuk memegang. Sebab apa kena faham bila berlakunya faktor dipanggil economic recession ataupun economic downturn ataupun berlakunya faktor geopolitik dan sebagainya, dia akan membuatkan market crash tau. So jadi contoh, you beli rumah contoh dengan harga 500,000. Beli rumah dengan harga 500,000. So dia beli property tu, beli rumah tu dengan harapan dia akan naik sampai 1 juta. Okey. Dia mungkin dah sampai 1 juta, dah sampai pun 1 juta. Tapi kita mungkin mengharapkan dia akan naik lagi. Suddenly, tiba-tiba keluar rumus mengatakan ataupun report mengatakan ada virus baru. So jadi di sini kenapa harga rumah tadi naik daripada 500 ke 1 juta? Sebab ada demand. Sebab orang bersedia untuk membeli rumah dan menjadikan ia sebagai aset. Tetapi sekiranya berlaku COVID-19 lagi,
ataupun another version, maka orang akan bimbang, hilang pekerjaan, hilang sumber pendapatan, hilang bisnes, perniagaan dan sebagainya. Jadi orang akan stop membeli. So jadi demand untuk membeli rumah drop. So jadi in order untuk avoid loss di dalam kita punya investor, apa kita buat? Kita jual rumah kita tadi, betul tak? Daripada kita beli 500, now kita dah dapat 1 juta. Kita dapat double daripada kita punya modal. So which is kita dah break even. Kita dah cover kita punya cost semua tu, dah dapat profit. Takkan kita nak biarkan apa kita buat, kita sell. So begitu juga dengan pelabur. Pelabur akan risk off. Maksudnya di sini, let's say dia beli minyak daripada $10, $20 per barrel lah contoh. Okay? Dia beli pada harga murah, tiba harga minyak naik sampai $100-200 per barrel. Kalau market crash, takkan dia nak biarkan. Apa yang dia buat? Dia akan jual aset dia sebab dia dah tahu dia dah profit dah pun. So kenapa nak perlu tunggu sampai market dah sampai dah betul-betul dah sampai negatif baru dia nak jual. So jadi apa dia buat? Dia akan buat apa? Management waktu sesuai untuk dia risk off. So begitu juga dengan kita. Bila kita ada aset, kita beli emas pada harga murah, kita beli property pada harga murah dan kita dapat untung 2 kali ganda, 3 kali ganda. Bila kita tahu market nak crash, takkan kita nak simpan. Betul tak? Lebih baik dengan modal yang ada, sebab profit yang kita dah dapat tu, kita tunggu another round. Selepas market recession, dia akan jatuh pada harga murah, betul tak? So jadi lepas kita jual, kita dapat keuntungan. So duit yang kita dapat tu, value yang kita dapat, kita simpan. Kita tunggu harga dia jatuh, kemudian kita beli pada harga murah balik semula. So ini yang berlaku pada hari ini. So komoditi jatuh mendadak daripada semalam sampai ke hari ini, sampai satu tahap pada harga yang agak rendah. So jadi di sini pada waktu ini, investor start mula fikir untuk membeli komoditi daripada harga bawah. Tapi untuk pushkan harga, kena ada data-data yang positif. So besok ada news Japanese yen, Australia dan Canada, New Zealand ke tak silap saya. So kita tengok macam mana besok. Kalau besok pagi news dia bagus ke apa semua, dan dia akan melonjakkan harga komoditi untuk kembali kepada major uptrend. Okay? So jelas tentang gold tadi, dan kena faham juga tentang market behavior. Bukan setakat kita trade forex ini sekadar nak melihat setup, nak mencari entry, tetapi kita kena melihat apa faktor yang menyebabkan berlakunya uptrend, downtrend, retracement, reversal dan sebagainya. So kita kena tahu sebab naik dia, kenapa turun dia, kenapa dia sideways dan sebagainya. So bila kita guna dashboard, apa yang kita nak kena pantau ialah adakah investor risk on ataupun risk off. Sebab bila kita tahu je investor risk on, definitely kita tahu pasaran apa yang akan naik, iaitu komoditi. Dan pasaran apa akan jatuh? Secara automatik ialah US dollar dan Japanese yen. So jadi senang di situ kita nak buat position, kita nak decide apa yang kita nak masuk. Definitely bila komoditi menguat, kita akan masuk AU, kita akan masuk AJ, kita akan masuk NJ dan kita akan masuk NU dan kita akan masuk UCAD ataupun kita masuk KJ. 6 currency pair tu pun dah cukup dah. Banyak dah tu, dah kategori banyak dah tu, ya. Kemudian kalau kita nak trade Great Britain Pound, kita nak trade Euro, nanti dulu kita tengok dulu hala tuju risk on risk off dulu. Adakah komoditi menguat ataupun komoditi melemah? So macam hari ni komoditi melemah. Japanese yen, US dollar menguat. So jadi barulah kita tengok hala tuju Great Britain pula. Kalau Great Britain Pound hala strong, maka kita bolehlah buy GN, kita boleh buy GA, kita boleh buy GCAD. Tapi berhati-hati pula dengan US dollar dan Japanese yen. Kalau dia sama-sama kuat, jadi agak terganggu di situ. So might as well kita fokus buy GA, GN, GCAD. Okay. So nanti bila investor risk on, Australia, New Zealand dan Canada akan naik. Okay. Japanese yen, US dollar akan jatuh. So jadi kita tengok kalau Great Britain Pound menguat juga ikut komoditi, kita jangan trade GA, GN, GCAD, tetapi kita trade GU, GJ macam tu. Ya, begitu juga dengan Euro. Jangan trade Euro AUD, trade NZ, tetapi kita trade Euro US dollar dan Euro JPY. So kita main peranan sebagai pelabur. Kita jangan anggap kita ni sebagai trader nak cari duit, tetapi kita anggap sebagai forex ni sebagai investment. So begitu juga dengan kita nak jadikan forex ini sebagai duit harian, kita nak jadikan duit forex ini sebagai duit mingguan ataupun bulanan atau tahunan. So jadi kita kena tahu projection. Bila kita faham projection, kita faham hala tuju dan faktor-faktor dia, itu yang membuatkan kita akan hold position, kita akan take profit dekat beberapa area sebab kita faham market akan pergi
banyak dan sebagainya. So kalau swing mungkin makan besar. Intraday mungkin makan daripada pagi sampai malam ataupun subuh. Tengok subuh-subuh pula. Kalau scalper mungkin dia masuk dekat re-entry. Re-entry boleh lah ambil dalam 10 ke 50 ke 10 pip. Dari situ je dah kata orang tu dah ada gaji hari ataupun gaji jam. Itu bergantung kepada strategi kita. Tetapi pokoknya di sini ialah kita harus melihat pasaran, apa dia punya bias dia, apa dia punya behavior dia, apa tu dia punya, apa yang drivekan market, apa yang membuatkan market bergerak laju ataupun perlahan. So jadi kena faham. Malam ni market perlahan disebabkan oleh CHF. So bila CHF ada pasaran, market akan terganggu. Sekejap naik, sekejap turun. Kalau naik pun macam tak nak naik je, sangkut. Okay. So bila risk off, kita tahu apa kita nak kena buat. Risk on, kita tahu pair apa kita nak buat. Dan kita tahu apa yang menyebabkan risk on. So di sini risk on disebabkan oleh ekonomi yang stabil, ekonomi yang positif. Membuatkan investor berani melabur di dalam pasaran-pasaran yang berisiko. Ya, seperti pasaran saham. Okay, so bila pasaran saham cantik, maka investor akan sanggup melabur dalam pasaran saham. Dan juga antaranya ialah pasaran komoditi sebab interest rate dia tinggi. Cantik. Tetapi bila kita berlakunya tidak ketentuan market, tidak ketentuan ekonomi ataupun market recession, investor takkan berani, kita pun tak berani nak invest dalam property sebab tak ada demand. Begitu juga investor, dia pun takkan dia nak invest pada pasaran komoditi dah kalau semua orang duduk kat rumah. Dan kalau tak ada orang yang nak bekerja dekat ladang, tak ada orang bekerja dekat sektor pertanian, peromongan dan sebagainya. So jadi di sini production akan terhenti. Buat apa dia nak simpan aset? Sebab definitely harga akan jatuh. So bila harga akan jatuh, value dia punya investment tak ada kat situ. So jadi apa dia buat ialah dia take profit. Apa yang dia buat ialah dia jual aset-aset dia. Properties yang dia beli semua dia jual. Ya, komoditi ke, minyak ke, tak kisah apa pun aset dia akan jualkan, dicairkan dan dia tukarkan dalam bentuk US dollar dan Japanese yen sebagai pelaburan, dia panggil pelaburan low risk. Okey, pelaburan low risk. Satu lagi kenapa dia invest dekat US dollar, pertama sebab US dollar ialah merupakan mata wang dunia. So jadi nak beli apa-apa aset kat luar-luar negara, dia tak boleh pakai mata wang negara dia. Orang Australia nak beli aset dekat UK, takkan dia nak pakai duit Australia, betul tak? So dia boleh gunakan US dollar ataupun pakai UK sendiri. So oleh kerana US dollar ini ialah mata wang global, so jadi adalah lebih bijak kalau kita tukarkan aset kita kepada pasaran, kepada mata wang US dollar supaya kita boleh membeli lebih banyak aset. Okay. So right, ada soalan tentang risk on, risk off ke? Kalau masih lagi tak jelas, saya boleh ulang lagi sekali. Kalau jelas, mungkin ada soalan lain yang nak tanya. Okay. So jadi cara saya trade simple saja. Saya akan tengok hala tuju investor, risk on ataupun risk off. Jelas. Sebab kita tahu apa yang automatik yang akan berlaku. Kalau saya terlepas buy satu, saya akan cari buy dua. Kalau saya terlepas buy dua, saya akan tunggu ekstrim. SOP DOM 60-70 ke atas. Ataupun negatif 60-70 ke bawah. Saya akan ambil saya akan ambil instant entry dan melihat projection ke mana. Kalau sempat belum sampai 423, maka saya akan target sampai 423 H1 punya Fibo. Ya. Alright, so ada soalan? Ada soalan tak? Kalau nak pakai mic, bagi tahu saya unmute kan mic. Okay, nak hold tu kena beritahu you tengah buy ke you tengah sell. Jadi hold lah. Macam saya kata tadi, ada possibility yang pasaran komoditi ini akan kembali menguat. Itu saya punya andaian lah. Okay, itu andaiannya. Sebab apa? Sebab kita tahu tidak ada faktor yang menyebabkan market nak crash sekarang. Tidak ada reason. Unless kalau ada wabak baru tu lain cerita. Ataupun ada faktor nak perang ke, ataupun faktor ekonomi nak recession tu, itu lain cerita. So jadi memang perlu pun price membuat correction sebab investor tidak akan berminat lagi untuk membeli pada harga yang mahal. So investor akan jual dulu sehingga harga tu jatuh pada harga yang mampu milik, barulah investor akan reinvest balik. So apa yang saya boleh katakan, you boleh hold
Dia boleh hold dulu, tengok macam mana apa yang berlaku pada malam ni dan apa yang berlaku pada besok. Kalau besok pasaran komoditi menguat, definitely you boleh hold dan swing. Hold terus. Hold terus. Ini pada siapa yang nak test modal kecil, boleh try pada sekarang. Sebab kalau betul komoditi naik pada hari besok, ada potensi you dapat makan besar. Dapat makan besar. Ya betul. Risk on ni maksudnya pasaran komoditi Australia, Kanada dan New Zealand. Dia akan menguat. Okey, pagi macam saya kata tadi, dia tak semestinya risk on ataupun risk off. Pagi ni disebabkan high volatility. Sebab, kenapa saya panggil dia high volatility? Sebab bercampur aduk antara pasaran New Zealand, Australia dan Japan. Katakanlah pasaran Australia, New Zealand cantik. Sebab New Zealand, kalau New Zealand pukul 6 pagi waktu kita dekat sana dah pukul 9 pagi dah. Waktu tu dia dah aktif dah. Okey. And then nanti masuk pukul 7 pagi dah masuk pasaran Australia. Okey. Nanti dah pukul 8 ke 9 dah masuk pasaran Japan. Tengah cantik-cantik, market cantik waktu New Zealand, waktu Australia, tiba-tiba dapat market Japanese yen, dia punya data dia menguat dan menyebabkan Australia dan New Zealand jatuh. Itu bahaya dia tu. Sebab berlakunya clash market opening, berlakunya market market punya transaction. So dia tak semestinya risk on, risk off. So kalau kita nak tahu dia risk off, dia stabil, dia mesti macam petang membawa ke malam. Dia mesti kena beberapa jam lamanya. Pagi sampai ke petang, pagi sampai ke malam, itu lain. Tapi kalau pagi 8, 9, 10 dia macam gila kan, kejap naik kejap turun, itu bukan risk off, risk on. Itu sebab market high volatility. Sebab terlalu high liquidity dia tu terlalu, sebab berlaku sentimen, order dan sebagainya. Faham jelas kan? So besok dah tahu apa nak buat. Boleh. So besok sama-sama kita fokus adakah investor akan risk on ataupun investor akan risk off. Itu kita nak tengok besok. Hari-hari, kalau boleh bukan besok tapi hari-hari. Ya, AU tengah naik, NU tengah naik sekarang. AJ pun tidak kurang juga naik sebab sekarang kita boleh nampak US dollar mula melemah dan Kanada, Australia dan New Zealand masih dalam keadaan. Tu nampak AU, NU tengah naik sekarang. So risk off ni ataupun risk on ni dia selalunya berlaku beberapa jam. Pada yang dah pernah yang dah praktis dah secara praktikalnya, risk on, risk off ni dia dah tahu, dia faham. Dia faham berapa lamanya bila investor risk off tu ataupun risk on, berapa lama dia akan jadi. Pagi sampai ke petang, kadang petang sampai ke malam macam tu. Kalau dia jadi sampai subuh-subuh, sampai subuh nanti dia bergerak. Macam tu. Kecuali berlaku reversal ketika tengah jalan. Nampak? Naik lagi kan? AJ naik, NJ naik, AU naik, NU naik. Sebab kita dah guna dashboard, kita kena entry ikut dashboard lah. Okay, so maksudnya di sini, macam saya kata tadi, kalau kita dah project yang dia akan pergi uptrend, kita akan masuk di awal-awal waktu iaitu buy satu. So ini peluang kita masuk buy satu sebab kalau ikut major trend dia uptrend. So jadi kita akan cari buy satu untuk kita cuba cari pada support area, key support area tu. Sama juga dengan major downtrend, kita akan cari sell satu sebab kita nak cari key resistance area. Okay, kalau kita terlepas buy satu, kita boleh masuk buy dua. Sebab bila buy dua masuk, waktu ni Canada, Australia dah menguat dah, dia dah cantik dah. Nampak naik lagi. Macam saya kata tadi, scalping tadi, kita kena masuk bila berlakunya ekstrim. Satu blok ekstrim. So, kalau kita trade NZD, make sure satu blok dia ekstrim. Blok ni maksudnya semua pair NZD tu dia ekstrim. Baru kita boleh scalping. Kita akan scalping apabila kita terlepas buy satu, kita terlepas buy dua. Okay, terlepas. Tetapi kita tengok market 60-70. Ya, okay. So syarat untuk instant entry scalping mesti kena ekstrim satu blok. Kedua, dia mesti dekat DOM baca ada 60 ke atas, 60, 70, 80, 90 tak kisah.
ataupun negatif 60, 70, negatif 80, negatif 90 ke bawah. Tak ada masalah. Ketiga, dia apa tadi ya? Yang pertama tadi, dia mesti satu blok dia ekstrim. Kedua, dia mesti dom dia bacaan dia mesti 60, 70, 80, negatif 60, negatif 70, negatif 80. Dan ketiganya ialah ADR dia tidak sampai 100% lagi. Ya. Ya, mesti bawah apa tu, bawah 100%. Ya, Barif. ADR bawah 100%. Dia tak semestinya baca di CCI, tetapi dia lebih ukuran di oversold dan overbought juga. Dia ambil faktor tu juga. Dan faktor cycle. Dia bukan CCI semata-mata. Dia ikut daylight saving. Ikut daylight saving. Tapi kalau macam sekarang ni pukul selalunya pukul 8 lah. Makan 8 pagi, market akan refresh. So mana dekat top intraday currency tu yang 1,000, 2,000 tu, pukul 8 tu dia akan hilang. Dia akan start blank. Lepas tu ADR pun akan jadi berapa persen? 10% macam tu. 10-20%. Kita tak boleh ambil ukur waktu pagi tu. ADR jangan ambil ukur waktu pagi. Dia kalau nak cantik, ADR 60 ke atas. Baru kita nampak ada tuju dia. Kadang-kadang kalau kita ambil ukur pagi, kita tengok awal lagi ni baru 10%. Nanti saya takut 20% sampai ke petang pun masih lagi 20%. Malam pun 20% sebab market tak cantik. Jangan ambil kira kat situ. Ya, kalau boleh biar 60% ke atas. Baru kita tahu dia cantik atau tidak. Kalau ambil waktu dia 10%, 20%, jangan. Sebab kadang-kadang kita salah faham. Kita ingatkan fresh. Tapi market tak bergerak rupanya. Maksudnya market tak cantik. Kalau boleh biar ambil 60% ke atas. Cuma kalau bila dah jadi 120, 110 tu hati-hatilah macam JPY kan. Sebab tu saya kata jangan sell dah. Sebab dia dah cecah sampai 130, 116, 110, dah tak boleh dah tak cantik. Okey, dalam konsep mengikut pelabur, mengikut konsep dashboard, kita tidak mencari pucuk dan akar. Nothing special. Saya kata tak ada yang special sebenarnya pucuk dan akar ni. Ya, profit dia tak sama je. Sama je. Unless kalau you nak hold banyak-banyak tu, definitely akan profit lah. Ya, konsep saya tidak mencari pucuk dan akar. Pada saya buy satu dan sell satu pun dah membadai dah. Dah cukup banyak dah sebenarnya. Kalau you betul-betul faham. Sebab kalau kita mencari pucuk dan akar, kita tidak ada satu ukuran yang tepat mengatakan market akan reverse kat situ. Ya, tak ada yang tepat. Kadang-kadang kita ingat dia nak buy, lepas tu dia turun lagi, turun. Ya, dia turun, kita close kita punya buy dia naik. Itu pun satu hal juga. Ya, kita takut nanti bila kita letak pending order buy limit, dia terkejun. Kau yang terkejun. Padahal dia dah ambil lah kita punya buy limit tu. Mati. MC. Sebab apa? Pasal kita tidak ikut investor. So kalau nak dapatkan point yang cantik, kena make sure investor hilang dalam market. Iaitu buy satu dan sell satu. Kalau kita cuba menangkap ataupun kita nak menyuruh investor berhenti pada titik point yang kita nak, memang kita matilah. Macam saya kata, kita ni ibarat perahu kecil. Kita langgar kapal besar iaitu investor. Investor ni kapal besar, kita perahu kecil. Kita langgar dia pun kita pecah, dia langgar kita pun kita run out. So jadi apa kita buat? Kita ikut dia. Slow and steady. But surely kita akan sama-sama profit. So tidak ada istilah untuk mencari pucuk dan akar. Kita tidak boleh nak memaksa investor untuk berhenti pada poin-poin tertentu. Tetapi kita boleh ukur tetapi jangan masuk. Sehingga kita melihat dashboard, bila dia dah masuk dalam kandang, maka kita tahu dia sudah tidak ada investor. Jadi jawapannya di sini ialah buy satu dan sell satu. Itulah petunjuknya, tidak ada investor di resistant ataupun di high ataupun tidak ada investor di support ataupun di low. So maka akan keluarlah buy satu dan sell satu. Simple saja.
Sama-sama. Okey, disebabkan pagi ada market volatility. So, kalau apa yang saya boleh cakap, kalau you tak biasa dengan market pagi, equity tak berapa nak strong, modal pun tak berapa nak okey, sebaik-baiknya tolong elakkan pagi. Sebab ada masa dia cantik, ada masa dia tak cantik. Yang cantik itu manis, yang tak cantik itu sangat pahit. So jadi fikir-fikirkan. So kalau you nak rasa nak ambil risiko, you risk taker, boleh ambil belah pagi. Kalau you bukan risk taker, you ambil belah petang atau malam. Itu lebih selamat. So macam saya pagi tengok mood. Pagi tengok mood. Kalau pagi memang saya dah buat ukuran yang dia akan membuat reversal dan sebagainya, mungkin pagi tu saya masuklah. Tapi kalau saya mood macam malas nak trade pagi, saya lebih suka trade petang, sebab petang dengan malam selalunya market dia lebih jelas, lebih stabil. Kadang market pagi cantik, masuk je petang dia tukar arah. Tak best. Kalau petang kita ambil masa agak lama lah. Sebab apa? Sebab pagi tu pukul 8, pukul 9, pukul 10 nak menunggu pukul 4 tu seksa. Pukul 10 tu dah sideway, pukul 11 sideway, 12 sideway, 1 sideway, 2 sideway, 3 sideway, sampai ke petang dia punya sideway dia. Tapi kalau kita tunggu market petang, sebab pasaran Eropah dan London ni pukul 4 sampai pukul 6. Pukul 6 tu nak towards maghrib tu kita dah boleh mandi dah. Nanti lepas maghrib lepas isyak ke, kita makan-makan, dah 8.30 pukul 9 kita dah start tengok market balik. So jadi masa kita tak terbuang kat situ. Lebih-lebih lagi kalau siapa yang trade pagi, dia floating nak menunggu sampai petang, market sideway, tak tahu ada tuju. Takut nanti mental koyak sebab dia tekat, buy, sell, buy, sell, kat dulu semua kat dalam. Hari waktu petang pukul 4 pergi, petang, dah tak ada modal nak trade sebab account dah MC. So ada lebih selamat, kalau you bukan risk taker, equity tak okey, mental tak koyak, boleh trade pagi. Kalau jenis equity tak kuat, mental tak kuat, tak ada pengalaman dan bukan risk taker, kalau boleh trade sebelah petang, 4 petang, 5 petang sampai ke malam. Ada okey. Ya, pagi saya tak sarankan lah pagi saya tak sarankan. Sebab pagi sekejap sangat. Dalam ni mungkin dah ramai yang dah mengalami apa yang berlaku pada waktu pagi. Ya, dia indah khabar dari rupa. Dia macam cinta monyet lah, indah khabar dari rupa. Okey, ada soalan? Soalan lain? Pada yang dah pernah masuk kelas, nak tanya pun boleh, tak ada masalah. Bukan terhad pada yang baru. Sebab kadang-kadang apa yang you nampak, apa yang you fikir, orang lain mungkin tak fikir. Jadi kalau kita keluarkan soalan, jadi bila kita buat sharing, jadi orang lain pun dapat ilmu yang sama. Sama-sama dapat, sama-sama manfaat. Kita buat sharing. Tadi saya dah jawab ke Pakcik punya soalan antara scalping dengan entry intraday. Scalping tadi yang saya kata tadi tunggu ekstrim, lepas tu tunggu dia DOM 60-70, lepas tu ADR dia bawah 100. Intraday ni kita ikut buy 1, buy 2 dan kalau boleh kita ikut trend. Intraday lebih baik kita ikut trend. Ataupun kalau tak nak ikut trend, tengok this on this off. Macam tadi kan dia tak ikut trend kan, ujung-ujung baru ditukar trend kan. Dan kalau kita awal-awal kita ikut this on this off, kita dapat peluang lah. Dia tengok broker. Okay. Saya tak pasti kalau you trade H4, saya tak pasti lah sebab saya tak trade H4 punya candle dan saya bukan candlestick trader. Dia tengok broker So setengah broker kadang lewat baru nak buka dan sebagainya. Sebab lain broker, lain dia punya time dia. Tapi selalu kebanyakan sama lah. Sama. Macam saya, tidaklah kata tunggu pukul 4. Maknanya pukul 3 tu, saya dah buat study dulu dah. Maksudnya dah buat baca-baca, tengok dekat fundamental, report, Forex Factory, tengok apa yang akan jadi petang ni. So jadi kalau kita tahu apa bakal berlaku, news ataupun apa-apa, jadi kita dah prepare dan kita tahu apa yang akan berlaku pada market sebelum tu. Maksudnya kita bukan predict, tapi maksudnya
Kalau malam tu ada news penting. Jadi petang tu mungkin market sideway, mungkin market tak cantik. Sebagainya. Ya, betul. Dia sama je dekat sel satu pun dia akan saya bagi contoh, you tengok dekat UCAD, bukan US dollar Canada sekarang. Tadi kan dia berlakunya sel satu kan. Nampak tak dia punya high dia tu dengan sel satu tadi punya entry tadi tak jauh beza. So, jadi kita boleh gunakan high dekat sel satu tu sebagai SL. Semuanya time frame H1. Ya. Keluarnya buy 1 buy 2 itu merujuk kepada time frame H1. Sebab H1 ini ialah pergerakan yang lebih jelas, tidak terlalu volatile dan tidak terlalu slow berbanding dengan H4, berbanding dengan M5 tadi 15. M5 terlalu volatile. H4 pula slow. H1 ni just nice. Maksudnya kita boleh susun atur daripada sejam ke sejam. Sebab kalau kita nak tunggu 4 jam candlestick tu complete, aduh sakit kepala. Sekejap dia naik, sekejap dia turun, sekejap dia naik, sekejap dia turun, sekejap dia turun. Candle tu macam tu je pun. Dan di end of the day rupanya turun lagi. Kita dah naik give up lah. Ya, intraday tu H1. TPSL dekat dashboard pun merujuk kepada H1. Risk on, risk off pun merujuk juga H1 apa yang berlaku pada waktu hari tu. Ya, buy 1, buy 2, sell 1, sell 2 semuanya merujuk kepada H1. Ya, sebab di situ kita senang nak faham dia punya hala tuju dan kita senang nak ukur dia. Kalau kita ukur dekat M1, ukur M5 punya Fibo, sakit kepala kita, kejap turun, kejap naik. Dia nak tukar arah. Tapi kalau H1 kita boleh nampak jelas. Kalau dia nak pergi kat 4, 2, 3 ataupun 2 dan 1 kita boleh nampak dengan jelas. Ya. Sebab H4, kalau kita gunakan Fibo dekat H4, kita takut dia tak complete cycle dia pada hari yang sama, mungkin hari besok. Tapi dia punya retrace dulu, katakanlah projection dia daripada 0 nak ke 423 tu, jauh perjalanan dia. So kita pun hold. By the time dia nak reach 423 tu, dia retrace dulu naik sampai 161. Masa tu kita dah daripada profit 500 point, tinggal 10 point je. Naya kan? Cycle dia tu susah. So jadi kita gunakan H1 423, H1 423, H1 423. So jadi cycle 1, cycle 2, cycle 3. Kalau kita gunakan cycle Fibo di H4, nak nyampaikan 423 tu dia 1, 2, 3. By the time nak ketiga tu kita dah MC dah. So lebih baik kita gunakan cycle dekat H1. Tapi projection kita dekat H4 lah. Kita tahu dia nak turun tapi kita tengok penamat dia dekat H1 423 sebab dia akan buat pullback. Dia akan buat correction dulu. And then nanti sampai dekat Fibo 161 di H4, maka dia akan buat re-entry. Masa re-entry tu kita tarik Fibo dekat H1 balik. Tengok betul tak ngam-ngam sampai 423 H4 dan 423 H1. Okey? Yang lain ada soalan? Dah pukul 10.10 dah. Ada soalan tak? AU, NU tadi kita boleh hold AJ, NJ tu insyaAllah. Kalau AU, NU naik, AJ dengan NJ mungkin akan seiring lah. Seiring. So kalau nak lawan kekuatan market, macam mana pun memang kita kena tunggu buy 1 ataupun buy 2. Bukan buy 1 buy 2, buy 1 ataupun sell 1. Sebab buy 2 dengan sell 2 dia dah jauh dah. Sebab waktu tu investor dah ada. Sebab investor jarang dia masuk di titik permulaan. Kecuali ada news. Investor selalunya dia masuk 30% daripada pergerakan tu. Let's say kata kita target 423 Fibo H1 kan. So selalunya around 30% daripada jarak peak yang kita target tu, 30% ke atas tu baru investor masuk. So di situlah berlakunya buy 2 dan sell 2. Ingat tips, tolong tengok risk on risk off. Apa yang berlaku pada pasaran komoditi secara automatik itulah yang akan berlaku pada pasaran US dollar dan Japanese yen, dan lebih mudah untuk kita pilih pair apa untuk kita trade. Alright? Ada soalan lain? Yang lain-lain tak ada soalan? Asif tak ada soalan Asif? Mas Adrian? Ada soalan Mas?
Yang lain semua jelas So Agam baru first time Agam join apa tu, join webinar. Mas Adrian pun baru juga ni. So jadi ada soalan? Ada Sif. Sif gelak-gelak je. Tengah main baby ke? Baby sihat ya Ahmad, saya memang tak akan trade aset CSF sebab saya dari dulu lagi CSF ni memang saya agak anti sikit sebab dia memang kacau market. Canada pula dia LGBT. Kenapa? Alhamdulillah Sif. Okay. Kenapa saya kata Canada ni LGBT? Okay. Canada ni dia ada masa dia akan ikut komoditi tau. Okay. Ada masa dia akan ikut US. Kalau siapa lama ikut dashboard ni akan nampak. Canada ni memang LGBT. Sekejap dia ikut komoditi, sekejap dia ikut US dollar. Betul-betul jahat ni. Sebab tu saya tak trade dia, sebab saya tak nak terjebak unsur-unsur macam ni kan. Dia tadi kita nampak dia siang tadi ada sekejap sekali dia ikut US. Lepas tu dia drop pula malam ni. Besok nanti dia ikut komoditi, lepas tu bila US menguatkan tiba-tiba dia jadi ikut US pula. Dia bermasalah sikit. So jangan terjebak dengan Canada ni. Negara dia okey tapi perangai dia tu sikit tak apa nak senonoh. So kalau tak nak terjebak benda-benda macam ni, musuh-musuh macam ni jangan follow Canada. Canada dengan CHF. Great Britain Pound dia bukan LGBT, dia kuda liar tau. Saya kategorikan dia sebagai kuda liar. Okay? Ada masa dia jinak, ada masa dia sangat tak jinak. So jadi agak bahaya sikit. Dia jinak-jinak merpati. Kita nampak macam kita boleh jinakkan dia. Tapi dia tendang kita balik. So jangan baik-baik. Alright. Siapa yang trade Great Britain Pound dia tahulah macam mana penangan Great Britain Pound. By the time dia nak sampai dekat kita punya cycle tu, dia punya permainan dia tu, dia retrace tu dah makan berapa pip. Tertinggal satu. Safe haven tu betul USD JPO. Commodity, NZD, AUD, NZD. Jangan tinggalkan Canada. Walaupun dia LGBT tapi dia kategori commodity. Jangan lupakan dia. Cuba kalau kita tengok kat dashboard nampak tak? Canada, Australia, New Zealand. Weak kan? Cuma US dollar je lah weak. Okay. Saya panggil pasaran komoditi ni dulu, istilah dia 3 Abdul. 3 Abdul ni komoditi lah. Australia, New Zealand, Canada. Okay. 3 Abdul. Okay, ada soalan? So mulai besok, siapa yang masih baru, besok kita tengok market risk on ke risk off. Euro dia sama dengan Great Britain Pound, dia menjurus kepada sentimen dan juga speculation. Sebab dia negara-negara macam mana nak cakap dia negara pengeluar industri ataupun currency industri, sektor industri. Sektor industri ini bukanlah kita kata dia tidak penting, tetapi dia masalah interest rate dia. Sebab dia satu lagi, euro ni dia terlalu banyak masalah. Dia terlalu banyak masalah. Sebab negara-negara Euro Union ni, macam kita tahu tentang masalah Greece, masalah negara yang bankrupt dan sebagainya. Ini antara satu faktor yang menyebabkan euro tu sendiri problem. So jadi euro ni dia banyak faktor yang membuatkan dia tiba-tiba boleh menguat, tiba-tiba boleh melemah dan sebagainya. So euro ni dia sama macam Great Britain Pound lah. Tetapi dia punya kenakalan dia tu tidak seperti Great Britain Pound. Cuma euro ni dia kategori unpredictable juga macam Great Britain Pound. Cuma tidaklah seliar macam Great Britain Pound. So kita boleh guna trade, kita boleh trade juga euro ni, tak ada masalah. Kita gunakan risk on, risk off. Kalau investor risk on, AUD, NZD kena naik kan. So kita tengok euro kat mana. Kalau euro weak, dan kita boleh sell lah.
Kalau euro strong, jangan trade euro, AUD, euro NZ, euro CAD, tapi kita trade euro US dollar, euro JPY. Macam tu. Kita kena faham. Sebab tu saya kata tolak, letak tepi dulu euro dengan Great Britain pound. Kalau kita trade Great Britain pound atau euro, letak tepi dulu euro dengan Great Britain pound tu. Apa yang kita nak kena tengok dulu ialah kita tengok risk on, risk off dulu, sebab di situ kita akan dapat tengok komoditi di atas, Japanese yen di bawah kalau risk on, dan kita akan nampak komoditi di bawah dan safe haven di atas apabila risk off. So jadi kita senang nak trade kat situ, dan barulah kita masukkan euro dan Great Britain pound. Tapi kita kena tengok kekuatan dia pula, sebab dia bergantung kepada sentimen. So jadi kita tengok pengaruhnya sentimen terhadap pergerakan euro dan Great Britain pound. Barulah kita boleh decide sama ada kita nak pairkan dia dengan komoditi ataupun kita nak pairkan dia dengan safe haven. Faham kat situ. Simple je. Macam hari ni obviously kita boleh nampak dekat market investor risk off. Kau yang diturun. Betul tak? Siapa yang sell? Memang kau muai lah saya kata kan. Setakat langganan dashboard ni boleh tapau lah setahun. Boleh? Boleh tak? So maksudnya pulang modal lah. Maksudnya pulang modal. Maksudnya market hari-hari kalau kita pandai, maksudnya kita dah faham tentang risk on risk off, kita boleh set target berapa banyak kita nak dapat. Kita boleh set target berapa target kita, sebab bila kita faham rentak market, kita faham behavior, kita kena minat, kena ambil tahu, kita kena ada rasa minat dekat pasaran tu walaupun kita tak trade, tetapi kita kena ada minat. Sebab contoh kita trade Great Britain pound, kita tak trade UD. Okay? Kita mungkin trade Great Britain pound, tetapi disebabkan pergerakan komoditi tadi, dia akan menentukan hala tuju pair Great Britain pound. Kalau kita trade Great Britain pound dan waktu itu komoditi tengah menguat dan kita punya projection kita ialah kita menjual US dollar malah, tetapi kalau investor dah risk on, macam mana US dollar nak naik sedangkan kita target nak jual? Itu silap kita, pasal kita tidak tahu peranan risk on risk off. Jadi bila kita tahu dulu peranan risk on risk off, barulah kita boleh adaptkan Great Britain pound dan euro itu ke dalam salah satu, sama ada safe haven ataupun safe haven ataupun komoditi. Baru jelas kita punya cara trade kita lebih, kata orang tu, lebih nampak tersusun. Bukan nampak setup, bukan cari setup, predict sana, predict sini, makin sana, makin sini. At the end of the day, market tak bergerak, dah pening kepala. Setup dah cantik, Shopee dah ada tapi market tak bergerak, pening, tak tahu sebab apa. So once you dah guna dashboard, sedikit sebanyak you faham tentang ekonomi, faktor risk on, risk off, market sentiment, demand dan sebagainya. Okay. So jelas kat situ So insyaAllah pada yang hari ni apa, Selasa Okay, siapa yang dah join kelas hari Selasa, you boleh datang kelas hari Selasa sahaja. Hari Khamis, kelas orang lain, saya dah asingkan. Kalau you dah join kelas hari Selasa you boleh datang. Setiap hari Selasa. Kalau setiap minggu tu hari Selasa, kalau setiap minggu tu ada hari Selasa, you datang pada hari Selasa, join hari Selasa. Kalau siapa yang join kelas hari Khamis, minggu tu saya ada buat pada hari Khamis, you datanglah kelas pada hari Khamis. Saya galakkan you sentiasa datang sebab kadang-kadang ada benda baru yang kita nampak dan kita boleh share. Kadang-kadang kalau kita dah pernah join kelas, saya akan cerita benda yang sama je. Cuma tinggal lagi topik-topik dia bergantung kepada market pada hari tu. Dan kita akan cuba kaitkan dan kita cuba resolve apa masalah trader yang loss, floating, tak boleh konsisten, dan saya akan jawab soalan-soalan tu dan kita akan share ramai-ramai dan semua sama-sama cuba belajar. Sama-sama belajar. Sama-sama insya-Allah pakcik. Datang tak apa, muka sama pun tak apa, yang penting konsisten. Saya nak kelas biar penuh. Saya 2-3 orang pun saya tak ajar juga kalau boleh. Semangat nak belajar tu tinggi. Sabtu, sejak Selasa, Khamis. You hari datang hari Selasa, tolong datang Selasa, setiap Selasa. Kecuali kalau saya dah tukarkan hari, you datanglah hari lain. Okay? Great Britain pound US dollar. Saya baru perasan.
1, 2, 3, 4 jam. Dia naik sejak petang tadi lepas dia retrace. Boom. Kau-kaunya dia naik. Saya tak boleh nak trade Great Britain Pound sebab kita belum dapat direction yang penuh, yang betul antara risk on, risk off. Nanti bila kita dapat hala tuju risk on yang betul ataupun risk off yang betul, baru kita boleh trade Great Britain Pound. Ya. Tapi tak sangka pula, dia satu saja yang naik macam nak gila. Kecuali Great Britain Pound US dollar dan Euro US dollar. Sebab kedua-dua ni sama, Great Britain Pound Euro. Ya. Ya, tapi part-partnya siapa cepat dia punya, sebab dalam grup kita ada ramai. So, jadi kalau kelas dah penuh, dah 15 orang macam tu, nampak gayanya kena attend Selasa depan lah, Selasa lagi satu. Ya. Dia tak ada cop. Dia tak ada cop Dia tak ada cop pakcik dia part-partnya. Kalau dia cop-cop seat ni dia kena bayar lah. Bayar seat VIP ke seat second class, third class. Tapi memang kita tak ada istilah cop lah sebab kita takut nanti ada yang cop-cop dia tak dapat datang, seat kosong macam tu. So kita bagi ruang sebab kita ada ramai, so jadi kita tak nak nanti ada yang terlepas. Okay, so tak ada soalan dah? 11.30 dah. Okay, so kita insyaAllah kita cuba projek. Kalau betul investor akan kembali risk on, saya harap kita boleh hold lah pair komoditi ni sehingga dia break high DH4. Recent high DH4, naik lagi tinggi daripada tu. Sebab tak ada sekarang ni, tidak ada unsur-unsur faktor-faktor yang menyebabkan market berlakunya recession. Sebab kalau kita tengok COVID, people dah get used to it. Sekarang kita pun dah PKPP kan. So jadi nampak di situ jelas bahawa penularan wabak COVID ni dah macam kita dah minimizekan dia. So jadi saya tak rasa ada berlaku market yang akan drastically drop disebabkan oleh faktor geopolitikal. So setakat ni tak ada lagi lah. Setakat rumor-rumor biasa tu normal. Yang news ke apa tu normal. Interest rate dan sebagainya tu normal. Cuma kita kena tengok investor risk on. Bila maka investor risk on, kita tahu bahawa ekonomi dunia sangat cantik. Itu je, senang. Hati kita pun senang. Hari ni ramai yang senang hati ni. Ramai, saya tahu hari ni ramai yang senang hati ni. Serius. Siapa yang trade risk on, risk off, memang senang hati ni. Seronok. Right? InsyaAllah. Boleh, tak ada masalah. Ya. Tapi selalunya saya akan update group. Saya akan bagi senarai nama sebelah petang. Sebab kalau pagi tu orang bekerja mungkin tak sempat nak tengok atau tulis apa ni. So sebelah petang baru saya akan uploadkan senarai nama. Nanti you register, masukkan nama, nanti baru saya akan masuk dalam group dan saya akan bagi link seperti biasalah. Ya. Alright. So kalau tidak ada apa-apa lagi, InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Selasa depan. Ya, Selasa depan. Kalau boleh pada yang dah attend kelas hari ni, kita jumpa Selasa depan lah. Jangan datang kami sebab kami ni kita bagi ruang pada yang masih belum yang sempat untuk menghadiri kelas kita. Alright, kita jumpa lagi insyaAllah di Selasa depan. Semoga besok anda dah profit. Kita tengok risk on, risk off insyaAllah. Mudah-mudahan kita terus maju, berjaya dan beriman dan jadi forex trader yang kaya, percaya dan beriman insyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah. Semoga investor is on sebab kita nak hold position. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat malam.